Asal lah orang tak naik kereta kan, macam mak motor naik motor macam ni. Apa function bahu ni naik sebenarnya pun saya pun tak tahu. Tapi mungkin bagi setengah-setengah mak motor tu macam gaya dia orang kot. Minta maaf, gurau-gurau. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak borak sikit pasal Proton. Biasanya kalau kita borak pasal Proton ni, orang akan cakap pasal Proton X50, Proton X70, malah even Proton X90. Tapi hari ni kita ada Proton X series juga yang kita nak tunjuk yang mampu milik Proton X apa? Proton Exora. Okey, jadi inilah dia Proton Exora RC 2019. RC tu adalah Proton punya term bagi running change ataupun dia punya kemas kini lah. Ini model yang paling latest walaupun keluar masa 2019. Agak berusia sebenarnya. Tapi walaupun dia berusia, dia tetap ada dia punya peminat dia yang tersendirilah. Kalau tak, takkan Proton sendiri jual kereta ni kan. Kereta ni juga antara highlight terbaik dia adalah kereta ni selalu digembar-gemburkan dengan dia punya keluasan sebab kereta ni luas. Malah kereta ni juga pernah dinobatkan sebagai Most People in the Car Award dalam Malaysia Book of Record. Menarik tak menarik? Sebab kereta ni boleh muat 7 orang dewasa. Okey, sekarang ni kita dah ada dekat dalam Exora ni kan. First impression saya, dia punya kemasan interior dia lah. Memang cantik lah. Memang kalau kita tengok kat luar macam kereta-kereta lama kan, bila buka pintu tadi tu, bila nampak dia punya interior dia macam premium juga sebenarnya dengan harga yang ditawarkan. Lepas tu, first kali bila saya duduk kat sini, saya dapat rasakan dia punya riding height dia tinggi sikit daripada kereta-kereta sedan ke apa kan. Tapi tak terlalu tinggi lah. Seat dia selesa juga, agak selesa. Luas ni. Luas. Ada armrest. Ada kemasan dekat sini, cuma yang ini bukan soft touch lah. Sebab kereta ni kereta family kan, praktikal. Ada banyak tempat-tempat simpan barang kat sini. Cup holder ada USB 2 kat depan. Lepas tu ada power socket juga 12 volt. Masih lagi menggunakan handbrake tangan, tak ada kaki. Steering dia digunakan steering Proton lah. Nampak dia ada pelbagai button kat sini untuk kawal volume, untuk tukar mode. Lepas tu dekat kita punya bahagian depan ni, cluster meter dia menggunakan meter yang sama macam Iris dan Persona, gabungan meter dan juga paparan pelbagai info lah, tapi satu color saja. Tapi nice juga sebab dia ada tunjuk juga bila kita buka pintu, benda tu pun tunjuk kat pintu mana yang buka, kalau boot belakang buka kan, dia macam premium touch sikit lah. Lepas tu kalau kat bahagian tengah ni pula, kita boleh tengok gear knob dia dekat bahagian tengah macam ni. Lepas tu dia punya kawalan aircon dia pun seperti guna button, pusing-pusing. Agak sedikit tricky mula sebab bahagian sejuk dia ke kiri. Dia betul-betul pakai Celsius ni punya ni lah. Makin sejuk, makin kurang makin sejuk. Biasanya kita nak ke sana je kan kalau nak sejuk. Lepas tu dia punya screen infotainment dia gunakan 7 inci touchscreen. Sekarang ni dah ada Hi Proton. Sebab saya mute tak dengar lah. Alright. Ni sebab ni kereta family kan. So kita try lah dekat belakang ni macam mana. Untuk saya, orang yang ketinggian 181, 182, okey lah, dia lagi dalam sejengkal kat sini kan. Ruang dekat lutut ni pun okey. Lagi satu, kereta ni dia tak boleh slide ke belakang tau. Sebab apa? Proton nak bagi seat belakang ni muat untuk orang dewasa duduk. Bukan untuk kanak-kanak tau. So dia bukanlah 5+2 punya kereta. Dia adalah 7 tempat duduk. Tapi dia boleh ke belakang. Boleh ke belakang macam ni lah. Selesa. Boleh tidur ni. Dan yang paling saya sukanya kat kereta ni, dia ada blower dekat setiap barisan kereta. Sejuk rasa kat sini. So kalau korang duduk belakang pun dapat aircon. Sebab aircon ni, kira aircon sejuk ni macam Proton punya signature lah. So semua dapat sejuk dia. Daripada segi keselesaan, kawasan tengah ni agak timbul sikit-sikit. So kalau siapa yang duduk tengah tu, mungkin macam kurang selesa lah. Sebab setengah kereta kan ada buat yang rata punya lantai kan. So yang duduk tengah pun terselesa. Tapi untuk yang berbadan kecil, boleh lah tengah-tengah ni. Kalau tak pun, boleh jadi armrest. So yang lain boleh duduk belakang. Other than that,
Belakang tak ada USB. Ada cup holder dekat sini tapi kecil. Tak tahu nak boleh letak lah botol-botol kecil. Sunroof tak ada lah. Okey, satu lagi yang saya suka pasal kereta ni, korang boleh pergi akses ke seat belakang dengan menggunakan satu tangan sahaja. Mudah. Jom ikut. Disebabkan kereta ni dikata muat untuk 7 orang dewasa kan. Tengok sendiri. Saya ni tinggi 182. Muat. Ada aircon blower kat sini. Tingkap belakang pun agak besar. So korang nak mengelamun kan. Boleh. Untuk selalunya seat belakang ni memang orang letak untuk kanak-kanak kan. Tapi kira macam untuk orang dewasa kira boleh duduk lah. Kalau macam terpaksa macam tu kan. Macam dalam 2-3 jam mungkin boleh tahan lagi lah. Kalau nak balik Kelantan time hari raya tu saya tak sure lah. Lepas tu yang ni pun dia sebenarnya boleh kawal dia punya ketinggian dia kan. Kalau korang macam nak ke belakang lagi, boleh ke belakang lagi. Tapi kalau macam ada barang sikit, boleh lah. Lepas tu jom kita tengok daripada belakang pula. Tengok praktikal tak praktikal kereta ni. Alright, sekarang bahagian boot dia pula. Ini kalau semua kerusi dibangunkan macam ni, adalah ruang sikit. Tak banyak lah. Bawah ni pun ada space lagi. Dia ada bagi jack kat situ. Okay. Tapi kita boleh turunkan flat seat dia. Ini adalah dia punya saiz bila kerusi barisan ketiga diturunkan. Dan tunggu jap. Kalau kita turunkan barisan yang ini dengan yang sana, so korang boleh dapat ruang flat macam ni. So kalau korang nak letak barang ke apa kan, boleh. See? Dia selalunya kalau kerusi kereta macam ni diturunkan, nanti korang akan ada macam kosong kat sini, kosong kat sini. Tapi dengan ni, selesa. Nampak? Ada ruang. Okay, beralih pada dia punya train kuasa pula. Bawah bonnet dia ada enjin turbo. Ini adalah satu-satunya MPV buatan Malaysia yang hadir dengan enjin turbo. Dia menggunakan enjin 1.6 liter turbo dan menggunakan transmisi CVT. Bila dah digandingkan transmisi dengan enjin ni, dia menghasilkan output sebanyak 140 PS dan juga 205 Nm torque. Selain tu kita boleh tengok lah, ini dia punya air intake. Biasanya kalau macam nak redah banjir ke, air intake dia dekat depan. So macam berisiko sikit lah. Kalau Myvi tu macam lain sikit, dia bukan kat depan macam ni. So dengan enjin turbo ni, Proton cakap kereta ni mampu memecut daripada 0 ke 100 km sejam dalam masa 11.6 saat. Macam tu lah. Dan kereta ni juga melalui dia punya apa yang dipaparkan dekat dia punya website, mampu bergerak selaju 185 km sejam. Itu kelajuan maksimum dia. Jom kita try drive pula. Sekarang ni kita dah dekat dalam Exora ni. First impression saya bila drive kereta ni, saya dapat rasakan yang sitting position dia agak sedikit tinggi, sedikit saja daripada kereta-kereta macam kereta sedan ke apa kan. So dia beri macam penglihatan yang lebih baik lah, kita boleh cakap. Selain tu, dia punya power juga, output kereta ni saya boleh cakap mencukupi lah untuk sebuah MPV 7-seater kan. Dia output 140 PS tu dengan 205 Nm torque. So korang boleh rasa nak keluar simpang, nak memecut ke kan. Kereta ni dapat supplykan power yang cukup lah. Sebab penting tu kadang-kadang kalau kita nak potong line kan, nak potong kereta, dah bagi signal masuk-masuk, power tak ada, sudah kan. Tapi dengan kereta ni mencukupi. Walau bagaimanapun, sebab kereta ni enjin turbo, bila korang pecut tu, korang boleh rasa juga macam ada slight delay. Mungkin turbo lag ke apa kan. So kalau korang nak keluar simpang, tak pun daripada situasi pegun kan, nak bergerak kan, don't floor it. Walaupun korang rasa macam tak ada power ke kan, korang tekan, korang melompat kereta. NVH lah, daripada segi NVH dia kan,
Proton kata ini versi yang paling latest Exora ni adalah versi terbaik berbanding yang sebelum-sebelum ni, sebab dia dah tambah baik suspension, engine mounting dia untuk meningkatkan lagi macam kadar ni lah, nak bagi kadar NVH dia lebih baik lah. Daripada segi bunyi angin masuk semua kan, vibration semua dah berkurang lah daripada sebelumnya. Walaupun berkurang tapi benda tu masih ada, cuma berkurang lah. Walaupun saya dah dengar sikit-sikit kan, bunyi enjin lah, bunyi angin lah. Tapi dengan harga yang ditawarkan, ia memadai lah. Kita tak boleh nak expect yang tinggi-tinggi sangat. Kalau harga dia atas RM100,000 mungkin kita boleh attack lah kan. Tapi ni harga dia pun RM66,800 sahaja. Untuk kereta ni, variant premium ni, RM66,800 je. Dan harga tu juga lebih murah daripada sebelumnya. Handling dia agak sedikit berat, handling Proton lah. Mungkin ada setengah orang kata handling berat ni sedap, sebab lebih yakin lah kalau korang nak masuk corner ke kan, nak corner dalam had laju yang tinggi kan, nak corner laju tak adalah 16 tak goyang, tapi yakin lah bawa 7 orang kan, macam dalam 100 ke 80 masuk corner kecil-kecil, corner sikit-sikit tu rasa stabil lagi lah, sebab kereta ni berat, handling pun berat. Tapi bagi saya kadang-kadang terasa macam dia berat sangat. Kalau comparekan dengan Iris kan, saya biasa bawa Iris sebelum ni yang baru tu, handling dia rasa macam slightly better daripada handling ni. Walaupun handling sama Proton je, tapi itu mungkin pendapat saya je lah, mungkin sama je sebenarnya kan. Tapi entahlah, bila saya bawa yang ni saya rasa macam lebih berat. Tambah-tambah bila kereta tak bergerak, walaupun steering dia steering hydraulic, power steering kan, tapi still kadang-kadang rasa macam sedikit berat. Itu je lah. Selain daripada tu, dia ada cruise control, safety apa lagi, ada 2 sensor parking kat belakang, ada reverse camera dia not bad lah, boleh tengok. Lepas tu apa lagi dia ada, blind spot monitor tak ada, so korang kena tengok betul-betul lah. Lepas tu dia bagi ni borderless side mirror, so dia besar sikit lah dia punya cermin tu kan, boleh nampak belakang dengan luas. Selain tu kereta ni adalah safety yang basic, macam airbag, ada 2 airbag. Lepas tu ada apa lagi, ada ESC, EBD, ABS, yang biasa-biasa, yang basic. Kalau dari segi macam advanced safety kan, macam ada adaptive cruise control, lane keeping assist semua tu, itu tak ada lah kat model ni. Dengan harga RM66,800, kira apa yang ditawarkan pada kereta ni memang not bad sebenarnya. Walaupun kereta ni ada function suara high Proton tu, tapi masalahnya dia punya high Proton tu tak ada untuk kemudahan untuk buka tingkap ke kan, macam X50 tak ada. Mungkin kau boleh tanya benda-benda yang macam weather, ramalan cuaca kan, ataupun play lagu ke apa, benda-benda macam tu boleh. Dari segi keselesaan pula, dari segi luas dia, keluasan dia, korang drive duduk sini kan, memang selesa. Macam tempat duduk penumpang depan kan, penumpang belakang, even yang barisan ketiga, memang tak adalah nak kata selesa sangat, tapi boleh duduk. Untuk sesiapa yang ada keluarga besar kan, lepas tu nak cari kereta MPV yang mampu milik enjin turbo, Exora ni lah korang punya kereta yang mungkin korang boleh pilih, sebab dia sangat sesuai dengan korang. Okey, jadi itulah dia sedikit tentang Proton Exora RC 2019 ni, yang dijual dengan harga RM66,800 sahaja untuk variant premium ni. Dan harga yang ditawarkan tu adalah dalam 2,500, macam tu lah, 2,000 lebih lah, lebih murah daripada versi Exora premium sebelum ni. Maknanya Exora paling latest ni paling murah. Tapi untuk dijadikan murah tu, Proton terpaksa macam buang beberapa features lah. Macam sekarang dia punya side body lining dah tak ada. Dan benda yang paling saya bermasalah sekali, dia punya airbag. Untuk cut cost, Proton dah buang 2 side airbag dia. Sekarang ada 2 sahaja airbag di depan. Mungkin nak cut cost, tapi bagi saya, kenapa perlu kacau sistem-sistem keselamatan macam airbag yang dah ada dekat dalam Proton Exora sebelum ni? Mungkin dia boleh cut cost bagi benda-benda lain, macam buang side lining ni ke kan, macam tak tahu, macam benda-benda yang styling, bukan benda-benda keselamatan. Tapi kalau korang ketepikan hal tu, Proton Exora ni masih lagi kereta
MPV tua yang sangat-sangat berbaloi, luas dan masih relevan di pasaran Malaysia sekarang. Sebelum kau nak beli, kalau kau nak beli Exora ni, sebelum kau beli kau kena tahu, sebelum ni Exora ni ada problem OCH, cepat bocor. OCH tu oil cooler hose lah. Ada orang kata, ni geng-geng pengguna lah, kata baru beli, baru pakai, ada problem, rosak. Tapi bila saya dah tanya sendiri pihak manajemen Proton kata kes-kes OCH bocor tu dah settle lah. Tapi kalau ada pengguna-pengguna Exora yang masih lagi menghadapi masalah sama, boleh kongsikan kat ruangan komen. Kalau korang nak beli Exora, better beli sekarang sebab mungkin dia nak digantikan dengan SUV 7-seater yang digembar-gemburkan sebagai pengganti Exora, Proton X90. Dan bila X90 keluar nanti, Exora ni harga dia takkan sama dengan harga Exora sekarang. So kalau nak cari MPV mampu milik buatan Malaysia, enjin turbo, Proton Exora. So kalau nak beli kereta ni, beli sekarang. Renung-renungkan dan selamat mencuci mata. Bye.